اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها. Ya Allah, kaulah baginya segala perkara, walau anzumat sekalipun ia besar. Farrijha, kau rungkai ia ya Allah, bifadli, dengan kelebihan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bibarakati ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pagi ini tuan-tuan, kita akan mendengar pula sebuah nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, seorang sahabat Nabi, tulis, yang digelar sebagai Babul Ilmi, pintu bagi segala ilmu. Seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang tak dapat tidak, beliau juga merupakan sepupu Nabi SAW, yang diberi gelaran Babul Ilmi, pintu bagi segala ilmu. Yang tak dapat tidak, berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nasi wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Artinya, jadilah engkau, siapa engkau? Kita lah tu, orang yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, wakun, dan jadilah engkau itu orang yang paling buruk di matamu sendiri. Dua, wakun, dan jadilah engkau itu rajulan, seorang laki-laki yang wajar sewajarnya di mata orang lain. Tak dapat tidak, tajuk yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana diri kita ni di mata Allah, dan bagaimana diri kita ni di mata kita sendiri, dan bagaimana diri kita ni di mata orang lain. Tulis di ruangan komen. Saya ulang balik. Apa yang kita akan bincangkan pada pagi ni tuan-tuan dalam hashtag Santapan Rohani, macam mana pandangan kita ni kepada diri kita sendiri. Bagaimana pandangan diri kita, penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Satu. Yang kedua, bagaimana di mata diri kita sendiri. Dua. Dan bagaimana kita nak jadi diri kita di atas pandangan orang lain. Supaya apa tuan-tuan? Supaya yang pertama sekali, perjalanan hidup kita ini menjadi satu perjalanan yang begitu tepat, bila mana berlandaskan nasihat daripada Rasulullah SAW, daripada para as-sahabah, daripada para tabi', daripada para tabi'in, daripada salafuna as-salih, yang mudah-mudahan tuan-tuan, barulah kita menyusun kehidupan kita itu sejajar apa yang digariskan oleh agama. Ini tidak antara isu dan masalah yang berlaku, bila mana kita ni di hadapan orang lain, seolah-olah ni kita bukanlah diri kita. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Orang yang paling kenal diri kita siapa? Isteri kita. Kalau dia perempuan, orang yang paling kenal diri dia suami dia. Betul. Tapi kalau di hadapan orang lain ni, Allah, cakapnya berlembut, cakapnya berhalus. Sayalah.
Bak kata orang apa dia? Pijak semut tak mati. Kalau dia jumpa kawan-kawan dia, Allahu Akbar, bertepuk, bertampar, bersembang. Macam best friend. Tapi dengan bini, Allahu Akbar. Nak jawab sepatah tu, tunggu setengah jam. Allahu Akbar. Saya lah tu. Dia mengaku tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah kehidupan kita, lakonan demi lakonan. Sebab itu, kadang-kadang kenapa Tuhan tutup rezeki kita? Kenapa Tuhan tak buka banyak lagi kebaikan demi kebaikan? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kepada kita kunci solat yang begitu sebenar? Sebab apa? Kadang-kadang kita pun tak menjadi dirinya kita di tempat yang sebetulnya. Jadi, bagaimana hari ini kita nak belajar satu nasihat yang kita cuba amalkan. Fokus tuan-tuan, dalam Santapan Rohani ini mudah. Apa yang saya nak tuan-tuan fokuskan setiap pagi, bila mana kita belajar, dah cuba buat. Bermakna hari ini tuan-tuan dapat amalkan apa yang kita belajar. Pada saya itu satu anugerah dan satu perubahan yang begitu besar. Kerana kalau kita tengok satu ayat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair adalah seorang nabi. Dan salah satu ayat yang pernah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Uzair AS, Allah Ta'ala kata apa? Ya Uzair, jangan kamu nampak setiap kebaikan itu, benda tu kecil. Tetapi lihatlah kamu kebaikan itu datang dari siapa. Bila mana kita lihat, walaupun kecil, tapi datang daripada Allah Ta'ala, dia akan menjadi satu perkara yang begitu besar. Baik. Jadi maknanya, bila mana hari ini kita nak belajar macam manakah pandangan kita di sisi Allah, macam mana siapa aku nak rasa diri aku bila mana kita berasa aku itu di sisi Allah, satu. Yang kedua, bagaimana aku nak rasa diri aku daripada pandangan mata aku sendiri, dua. Dan yang ketiga, bagaimana pula diri aku ni di atas pandangan orang lain. Dan mudah-mudahan kita dapat membetulkan mana yang tak betul dengan cara begitu cepat, dan mudah-mudahan kita dapat mempertikatkan benda betul dengan cara yang lebih hebat, dan mudah-mudahan kita dapat rasa benda yang betul, benda yang hebat, agar dia menjadi lebih hebat. Supaya apa? Menghasilkan begitu banyak kebaikan dan perubahan pada kehidupan. Jadi apa kata tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dan hamba mengucapkan syukuran jazilan khairal jazak di atas kesungguhan tuan-tuan melakukan dakwah. Dakwah ni tak semesti tunggu alim tuan-tuan. Dakwah ni tak semesti tunggu kita pakar. Dakwah ni tak semestinya tunggu kita pandai baru nak berdakwah. Tidak. Apa yang tuan-tuan lakukan sekarang, saya puji apa yang tuan-tuan lakukan, kerana itulah dakwah yang dikatakan bermula daripada qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala menyebut, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Baik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kun indallahi khairan nas. Yang pertama sekali, kita nak masuk kepada poin yang pertama. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-mubashirina fil jannah. Seorang sahabat yang dah confirm syurganya. Apa dia? Kun indallahi khairan nas. Tulis, jadilah kamu itu di sisinya Allah sebagai sebaik-baiknya manusia. Tulis, jadilah engkau itu orang yang paling baik menurutnya Allah dan menurut pandangan Allah. Tulis, itu poin yang pertama. Maknanya apa? Perkara sebegini juga dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu sebagai berikut. Apabila engkau menjumpai seseorang yang lebih utama darimu, maka berucaplah, boleh jadi ia menurut Allah lebih bagus daripada aku dan lebih tinggi darjatnya. Sekejap. Jika orang itu lebih kecil, maka ucapkanlah, anak ni belum derhaka kepada Allah, tapi aku sudah, maka jelas dia lebih baik daripada aku. Okey, sekejap, nanti hamba syarah yang ni.
Jadi kita syarah dulu poin yang pertama, tuan-tuan. Yang pertama, bila mana kita melihat diri kita dan diri orang lain. Tulis. Bila mana kita melihat diri kita dan diri orang lain di sisinya Allah, kita kata apa? Boleh jadi dia tu lebih baik daripada aku di sisinya Allah. Boleh jadi dia itu lebih baik daripada aku di sisinya Allah, di pandangannya Allah. Bila sebut pandangan ni tuan-tuan, mata saya ni duk berkelip-kelip dari tadi. Jadi syukran jazilan khairan jazak, saya tengok ramai yang dah mula tukar DP tu. Dipakai yang warna gold NBS circle. Jadi syukran jazilan khairan jazak hamba ucapkan di atas kesungguhan tuan-tuan, di atas support daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasi di atas apa yang tuan-tuan lakukan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang nak tukar DP, boleh pergi ke Facebook saya, scroll. Nanti ada satu ruangan tu, try je tukar dulu. Dia tukarlah NBS circle. Mudah-mudahan dari situ kita boleh panjang-panjangkan maklumat tentang branding yang telah kita benakan. Itu dia panggil pandangan. Okey, sambung. Yang pertama, apabila kau melihat diri engkau dan melihat diri orang lain dan kita hubungkan dengan Allah, tulis, maka katakanlah boleh jadi dia tu lebih baik di sisi Allah daripada aku. Tuan-tuan, inilah cara yang diamalkan oleh para-para awliya, para-para wali, bagaimana mereka boleh berbaik sangka kepada orang lain. Contoh, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia kata apa? Dengar dah. Apabila kau tengok orang lain, maka kau katalah, orang ni kalau di sisi Allah boleh jadi dia lebih bagus daripada aku kot. Satu. Amin. Jika orang itu lebih kecil, maka ucapkanlah, anak ni belum derhaka kepada Allah, tapi aku sudah, maka jelas lebih baik dia daripada aku. Yang kedua, bila tengok budak kecil, tuan-tuan cakap macam dalam hati, ya Allah, dia ni budak lagi. Kalau dia buat salah, kalau dia buat dosa, dia baru nak buat. Aku ni lama dah buat salah, aku ni lama dah buat dosa. Secara automatik, tuan-tuan akan melihat budak tu lebih baik daripada kita. Ni yang kata Sayyidina Ali ni. Dua. Jika orang itu benar, maka katakanlah, orang ini sudah mengabdi kepada Allah sejak sebelum aku. Baik. Jika orang itu alim, maka ucapkanlah, orang ini dianugerahi ilmu yang belum aku ketahui dan mencapai sesuatu yang aku belum capai. Jika mengetahui sesuatu yang aku belum tahu, dan dia pun berbuat atas dasar ilmunya. Jika orang itu bodoh, maka ucapkanlah, orang ni derhaka kepada Allah kerana dia belum tahu, sedangkan aku mendurhakainya, justru aku dalam keadaan sudah tahu. Aku pun tidak tahu bagaimana nanti akhir hayatku dan akhir hayatnya. Dan jika orang itu kafir, maka katakanlah, saya tidak tahu dan tidak pasti. Boleh jadi dia masuk Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh jadi pula aku kafir dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, kita ulang balik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, macam mana kita nak jaga mindset kita dalam pandangan melihat orang lain, supaya kita nampak orang lain itu di sisi Allah Ta'ala lebih daripada aku. Yang pertama, saya ulang balik. Bila kita nampak orang yang buat jahat, kita kata begini, boleh jadi dia ni baru buat jahat kot, aku buat jahat lama dah. Allahu Akbar. Ya Allah, boleh jadi dia lebih baik daripada aku. Satu. Yang kedua, bila tengok budak kecil buat salah, ya Allah, dia ni budak lagi. Walaupun dia buat salah, boleh jadi dia baru buat salah budak. Tapi aku ni tua bangka dah, lama dah aku buat salah. Maka pasti dia lebih baik daripada aku. Dia lebih baik daripada aku. Dua. Yang ketiga, jika tengok orang yang alim, kita kata, ya Allah, beruntungnya orang ni, ya Allah, dia ni alim belajar, dan aku ni jahil. Maka nescaya dia lebih daripada aku di sisinya Allah. Tiga. Yang keempat, jika melihat orang yang jahil, tengok orang jahil, tengok orang bodoh,
Dah? Kita nak kata dia lebih, kita kurang. Sabar dulu. Ya Allah. Dah, dia ni kalau tak semayang boleh jadi dia jahil kot. Dah. Sebab tu kenapa kami ni bersungguh-sungguh berkomited buat program tuan-tuan, sebab kami nak bantu. Dah? Dan tiada sekali di hati kami nak mandang adakah mereka ni rendah di sisi Allah. Tidak. Boleh jadi tuan-tuan yang tak solat tu lebih mulia. Di sisi apa? Kita tak tahu. Tapi yang salah tetap salah. Dosa tetap dosa. Kita bukan kata dia buat dosa ustaz. Mana boleh kata mulia. Tuan-tuan, jangan, sabar dulu. Boleh jadi dia jahil. Boleh jadi dia tak tahu. Boleh jadi dia tak belajar. Dan ustaz, zaman sekarang ni boleh ke kita dakwa kata jahil? Zaman sekarang ni boleh dakwa kata kita tak tahu? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran belunggu ayat-ayat yang Allah Ta'ala khususkan kepada kita makhluk sebagai manusia. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Kamu tak fikir ke? Kamu tak tahu ke? Maknanya jahilnya kita dalam keadaan manusia. Baik. Jadi cara kita mandang, dia tak solat ni ya Allah sebab dia tak tahu kot. Boleh jadi dia lebih baik daripada aku. Aku yang tahu ni pun tinggal solat. Begitu. Maknanya persepsi ini bukan kita nak mengangkat dia, tetapi kita nak belajar merendahkan diri kita dalam pandangannya Allah. Agar apa? Kita tak rasa kita lebih, tak rasa orang hina. Adakah kalian jelas? Tapi dakwah perlu dilakukan. Sekarang ni ini proses memandang. Bukan bila sebut memandang tuan-tuan, biar ikut dia lah. Nak tonggang terbalik ke, tak semayang ke, tu cerita lain. Dakwah perlu dilakukan. Cuma pandangan mata kita. Bila tengok orang jahil sekejap, ya Allah, boleh jadi dia tak semayang sebab dia jahil kot. Dulu cari dunia kot, tak sempat nak belajar. Jadi kita baik sangka dahulu. Boleh jadi ya Allah dia lebih mulia di sisi aku. Sebab apa? Kalau aku tak semayang sebab aku ni tak tahu. 4. Yang kelima, bila tengok orang durhaka kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kau katakanlah kepada hatimu, kata bagaimana ya Allah, boleh jadi orang derhaka kepada engkau ya Allah, boleh jadi dia baru buat derhaka kot. Kita kata begitu. Tapi aku ni kalau aku derhaka kepada Allah, agak-agak berapa lama dah aku derhaka? Maknanya tuan-tuan, di sini ialah satu situasi bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu ta'ala nak mengajar kepada kita agar sentiasa berbaik sangka di atas apa perbuatan yang dilakukan oleh Allah kepada makhluk dalam keadaan, poin pertama tadi apa? Bila kita pandang orang lain di sisi Allah, maka katakanlah, ya Allah, boleh jadi mereka lebih daripada aku. Akhir sekali orang yang kafir. Tengok orang kafir, jangan cela tuan-tuan. Ya Allah, boleh jadi besok lusa dia masuk Islam. Kita tahu. Boleh jadi ya Allah, ketika dia masuk Islam tu sehari dua lepas tu mati. Mati pula dalam keadaan husnul khatimah. Walhal kita ni, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semalam kita dah dengar kan sebuah kisah berkenaan bukan dalam kitab ni, dalam kitab tasawuf. Kita dengar tu sebuah kisah bila mana ada satu ulama ni, dia pergi ke Mekah, cerita bab husnul khatimah. Ni semalam dalam kitab tasawuf. Yang ni kita baca hari-hari jam 10. Hari-hari jam 10. Khatam kitab ni tuan-tuan satu program yang kita buat, belajar kitab sampai khatam selama setahun. Tu dah. Kita ada 4 kitab yang kita bicarakan dan secara efektif berjadual. Berjadual. Jadi kami nak memudahkan urusan bagi tuan-tuan yang tak ada masa nak pergi ke surau, tak ada masa nak pergi ke masjid, sibuk berbisnes dan sebagainya. Tapi selagi mana telefon ada di tangan, insya-Allah kami yakin tuan boleh belajar. Tu. Semalam tuan-tuan kita baca sebuah kisah berkenaan Sufyan Ats-Tsauri. Yang satu hari bila mana Sufyan Ats-Tsauri pergi ke Mekah, berangkat menuju haji. Maka pada satu hari tu, satu malam tu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dia menangis dalam bilik dia. Menangis. Maka bertanya sahabat Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan,
kalau kau memikirkan berkenaan dosa-dosa kau yang lalu, aku nasihatkan kau, jangan kau buat lagi. Jangan kau fikir lagi nak buat dosa-dosa tu. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, wahai sahabat, tidak pernah terlintas pada hatiku walaupun sekali aku nak buat maksiat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak pernah terlintas. Habis tu, kenapa kau menangis malam teresak-esak ni? Dan waktu tu tengah mengerjakan haji. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, siapa nak tahu? Type nak di ruangan komen. Cerita ni best tuan-tuan. Dan maka bertanya sahabat dia, habis tu kenapa aku tengok malam ni kau teresak-resak menangis, teresak-resak menangis? Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, tulis di ruangan komen, aku takut aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku takut aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ditanya sahabat dia tadi, kenapa kau bersangka begitu? Kerana aku melihat guruku yang pernah mengajar hampir 40 tahun. Kemudian 2-3 tahun sebelum daripada dia nak meninggal, dia berada di Mekah. Duduk di Mekah, mengajar di Masjidil Haram. Tapi Allah Ta'ala uji dengan takdirnya, Allah Ta'ala uji dengan kehidupannya. Waktu dia meninggal, kepalanya berpaling daripada kiblat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan aku melihat ketika hidupnya guruku ini, doanya berkat, mulutnya hebat, tangannya sentiasa dicium oleh sebilangan manusia. Kalau ketika kemarau, doa saja Allah Ta'ala karuniakan hujan turun. Datang nak minta rezeki, doa saja orang tu dimurahkan rezeki. Kata nak kaya, datang je jumpa guruku ini, doa nak kaya, Tuhan bagi kaya. Tapi aku melihat dengan jelas dan lagi nyata, walaupun guruku ni 40 tahun mengajar, anak murid beratus-ratus bahkan ribuan, tapi matinya dalam keadaan berpaling mukanya daripada kiblat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka aku ni siapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku takut aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab tu ingat tuan-tuan, bila tengok orang kafir, jangan kita kata dia tu kafir, ikut dia lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan kita tak tahu bagaimanakah penghujung kehidupannya kita. Sedangkan tuan-tuan, bagaimana pula kehidupan orang tu yang kafir, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh menarik dia, diberikan kepada mereka anugerah hidayah untuk kembali kepada agama yang sebenar. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan bila mana kita fahami perkara ini, kita akan sentiasa memandang baik pada orang lain. Memandang baik dengan cara dia. Baik, yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata lagi, wa kun 'indan nafsi syarran nas. Ni. Dan hendaklah ada engkau itu di sisi mata orang lain, apa dia? Iaitu seburuk dan adalah engkau itu di mata dirimu sendiri, iaitu seburuk-buruk manusia. Tulis. Kita ni di mata kita sendiri, kata Sayyidina Ali, kita kena rasa seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk tu bagaimana? Supaya kita nak, kalau kita nak compare dengan orang lain, antara dia dengan aku lagi buruk. Antara dia dengan aku lagi huduh. Itu bahasa mudah. Itu bahasa mudah. Antara dia dengan aku rasa aku lagi jahil kot. Supaya apa? Supaya kita menjaga diri kita daripada takabur, daripada riak, daripada ujub. Tak rugi tuan-tuan merendahkan diri kepada Allah. Dan tak rugi merendahkan diri kepada diri kita sendiri. Sebab tu cerita tak rugi merendahkan diri daripada diri kita sendiri. Tulis kejap di ruang komen tuan-tuan. Sebenarnya isu yang berlaku, berapa ramai di antara kita mengenali diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni isu dia. Berapa ramai di antara kita mengenali diri kita sendiri. Bila kita tak kenal diri kita sendiri, tuan-tuan, ini yang berlaku. Apa dia? Kita nampak kita lebih daripada orang lain. Sedangkan kata Sayyidina Ali, kun 'indan nafsi syarran nas. Jadilah kamu itu di sisi pandangan matamu sendiri lebih jahat, lebih buruk daripada orang lain. Bukan kita kata aku ni buruk, aku ni huduh, aku ni jahil, aku ni bodoh, suruh buat pengakuan. Saya tak suruh begitu. Naik dekat atas stage, woi, aku ni bodoh, woi, aku ni bengap, woi, aku ni jahil. Bukan.
Bukan itu yang diajarkan oleh agama. Tetapi bila mana kita berkomunikasi, bila mana kita bermuamalah dengan manusia, nak jaga diri kita ni, tak apalah. Boleh jadi aku lagi kurang daripada dia kot. Boleh jadi aku lagi jahil daripada dia kot. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh. Dan kalau dulu waktu saya mengajar surau dan masjid, walaupun saya ni bukanlah alim, tidak, ilmu tak ada. Sekadar orang panggil dan kita adalah ilmu sikit boleh bercakap dan pengalaman duduk di pondok hampir belasan tahun, maka orang panggillah mengajar di surau dan di masjid. Macam mana saya bantu tuan-tuan mereka yang berada di surau dan di masjid? Saya kata begini. Tahniah tuan-tuan, hari ni Allah Ta'ala jemput kita untuk belajar. Dan jangan tengok kiri dan kanan dan jangan tanya siapa yang tak datang. Boleh jadi yang tak datang tu lebih alim daripada kita. Mana buktinya? Tu Allah Ta'ala tak pilih mereka untuk belajar. Boleh jadi mereka dah alim, mereka dah tahu, mereka dah pandai. Dan bila Allah Ta'ala pilih aku boleh belajar pada hari ini, maknanya, ya Allah, boleh jadi aku jahil daripada dia kot. Sudah. Selesai. Boleh jadi aku lagi bodoh dari dia kot. Tuan-tuan, benda ni bukan teori. Ini satu praktikal yang memang memberi impak dan kesan yang hebat dalam diri dan kehidupan. Cuma sejauh mana kita buat betul-betul. Pengalaman saya buat program Nak Baiki Solat begitu lama tuan-tuan, alhamdulillah. Ini dah masuk tahun yang kedua kita buat secara online. Kalau nak masuk offline kita dah hampir 3 tahun. Namun gambaran yang hamba nak sampaikan ialah apa ayat tadi? Bila mana kita tak mengenali diri kita sendiri, maaf tuan-tuan, inilah yang berlaku. Nampak kita lebih, nampak orang kurang. Sedangkan kata Sayyidina Ali, jadilah kamu itu lebih huduh daripada orang yang lain. Rasa cukup dah. Sebab tu pada kali ini tuan-tuan kami lebih committed nak bantu tuan-tuan dengan kita buat program NBS Free Trial. Supaya apa? Saya nak tuan-tuan juga dapat belajar. Dan kali ini mudah-mudahan dengan program yang kami buat secara percuma. Kalau tuan-tuan nak lah, kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Ini bagi orang yang committed nak berubah, committed nak baiki diri, committed nak baiki solat. Sebab apa? Isu yang paling banyak berlaku, solat dah lama, khusyuk tak rasa apa. Sedangkan tulis di ruangan komen, khusyuk is real. Khusyuk is real. Khusyuk ni benda yang boleh capai. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran berlungguk menceritakan berkenaan khusyuk. Namun tak dapat tidak, kadang-kadang kita merasakan khusyuk ni satu ilmu yang begitu hebat, begitu berat, susah nak belajar. Sebab kita tak belajar. Dan kita tak diajar dengan cara yang begitu hebat, dengan cara yang begitu mudah. Sebab itulah tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kalau kita nak memahami khusyuk itu, tuan-tuan, kunci yang pertama, kenali diri kita sendiri. Bila kita kenal diri kita sendiri, tuan-tuan dapat praktikkan apa yang dikhabarkan, dinasihatkan oleh Sayyidina Ali tadi. Apa dia? Aku ni bodoh. Di sisi mata orang lain, aku ni kurang, dia lebih. Cukup. Aku ni kurang, dia pun lebih. Contoh kalau tuan-tuan salah seorang bos kat sebuah syarikat. Bos ni boleh buat semua benda ke? Tuan-tuan, walaupun budak yang hantar surat tu, kerja dia hantar surat, kerja tu kita boleh buat tak? Tak usah sembang dah. Kita boleh buat tak? Tak boleh. Dekat syarikat kita begitu besar tuan-tuan. Macam mana cara nak pandang orang yang lebih? Cleaner. Jangan nampak dia rendah daripada kita. Walaupun hang tu bos, aku bayar gaji dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau hang tak bayar gaji dia sekalipun, mampu buat. Mampu buat. Basuh jamban tuan-tuan. Basuh tandas tuan-tuan. Dan benda ni jangan nampak mudah. Pengalaman saya duduk pondok hampir belasan tahun. Dan benda tu saya buat tuan-tuan. Dan saya sendiri mengalami satu situasi peringkat awalan. Bagaimana susahnya nak ubah mindset, nak ubah diri. Nak terima perintah ayah ni. Ayah kata, Wan, kalau kamu nak ilmu berkat, basuh tandas. Itulah amalan saya selama belasan tahun di pondok. Basuh tandas. Basuh. Walaupun tak redha. Walaupun rasa hati tak kuat, tapi lama-lama Tuhan buka. Tuhan buka macam-macam, buka syafah, kehebatan, kefahaman, ilmu dan sebagainya. Padahal benda tu basuh jamban je. Jadi maknanya, wahai bos-bos sekalian, kadang-kadang kita jangan pandang rendah kepada orang lain. Ya Allah,
dia tu walaupun kuli nak sebut kuli pun tak sedap, walaupun dia tu staff aku, cleaner aja, tapi ya Allah, kerja yang dia buat aku tak mampu buat. Dah, kerja yang dia buat aku tak mampu buat. Barulah rasa di sisi engkau dia lebih. Dan akhir sekali yang ketiga. Dah, jadi bagi tuan-tuan yang nak masuk NBS free trial, daftarlah tuan-tuan, percuma. Dah, saya nak fahamkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul nak baiki solat, belajar baiki kenali diri dulu. Kalau tuan-tuan nak belajar baiki solat, tuan-tuan belajar kenali baiki diri dahulu. Dari situlah tuan-tuan akan nampak dengan jelas. Dah, di manakah kekurangan, di manakah kelemahan, di manakah yang perlu diperbaiki. Supaya apa? Supaya tuan-tuan ada satu ilmu yang jelas. Bila berlaku situasi macam nak buat macam mana. Itu yang penting. Dan tulis di ruangan komen perkataan yang sering saya rungkai dalam program khatam kitab. Saya kata apa? Bukanlah orang berilmu tu tak buat salah. Tak. Tetapi orang berilmu itu, tuan-tuan, dia tahu di mana salah. Itu je beza. Bukan orang berilmu tak buat salah, dia buat salah sebab kita bukan Nabi. Tetapi orang berilmu itu, dia tahu di mana salah. Bila tahu, dia buat salah ni, dia boleh cepat tak perbaiki, dia boleh cepat tak perbetulkan, dia boleh cepat tak bertaubat. Itu kelebihan dia. Daripada orang yang jahil. Dia tak tahu mana salah, lepas tu tak bertaubat, maka salah tu bertambah salah. Sebab kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dah kita buat dosa, satu salah, lambat taubat, salah lagi. Berapa salah dah? Habis. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa kun 'indan nasi rajulan minan nasi. Dan jadilah engkau pada orang lain orang yang sewajarnya di mata orang lain. Dan akhir sekali, kalau kita di pandangan pula mata orang lain, jadilah diri kita orang yang sewajarnya. Yang ni bagus ayat ni tuan-tuan. Saya ulang balik. Apa 3 nasihat tadi? Yang pertama, bila mana kita melihat orang di sisi Allah, kata dia lebih, aku kurang. Bila mana kita melihat kita di sisinya kita katalah kita ni kurang daripada orang lain. Dan bila mana kita melihat orang lain di mata kita, salah. Bila mana kita melihat diri kita di mata orang lain, maka jadilah kita ini diri yang sesuai dengan diri dia. Bahasa mudah begini, tulis, jangan hidup dalam keadaan kepura-puraan. Jadilah kita manusia yang real, tuan-tuan. Hidup is real. Tak usah berpura-pura. Depan orang kita lain, belakang orang kita lain. Depan isteri kita lain, belakang isteri kita lain. Depan kawan-kawan kita lain, baik, Allah, pijak semut tak mati, indah mulut berbahasa. Dan senyumnya terurit bagai tak terkata. Balik ke rumah, tuan-tuan muncung macam Tupperware. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa kita ni? Puncanya apa, tuan-tuan? Kita tak kenal diri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita tak kenal diri. Bila tak kenal dirilah, hidup sentiasa berpura-pura, hidup sentiasa bersandiwara, dan hidup sentiasa, tuan-tuan, kita bukan hidup dengan hidup yang sebenar. Betul ke betul? Betul kan, tuan-tuan, kalau ayat saya salah? Dan benarkan, tuan-tuan, sebar-sebarkan sekiranya fakta ini benar dan jelas. Supaya kita tak nak menjadi orang yang lain di mata orang lain. Biar kita jaga diri kita. Orang kenal kita sebagai siapa? Ustaz Irwan Zahuri. Orang kenal kita sebagai siapa? Nurul Nadiah. Orang kenal kita sebagai siapa? Lokman. Orang kenal kita sebagai siapa? Latifah. Orang kenal kita sebagai siapa? Roslina Muhammad Jani. Orang kenal aku sebagai siapa? Noraini Yusof. Orang kenal aku sebagai siapa? Noraini Nasir. Contoh. Maknanya biar orang kenal kita sebagai diri kita sendiri. Baik, di sini tuan-tuan, apakah yang perlu kita lakukan? Ini yang paling penting. Jawapannya, belajar mengenali diri sendiri. Ini penting. Sebab bila tak kenal diri kita sendiri, ini punca yang paling utama. Masalah yang paling utama, tak kenal diri. Sebab tu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Saya ulang balik. Man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, diri yang mana tu? Dah, ya Allah, aku ni jahil, aku ni bodoh, aku ni lemah. Dah, maka nescaya dia akan kenal dengan Tuhannya. Jadi maknanya tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau tuan-tuan nak belajar kenali diri ni bukan bicara ilmu hakikat Yang lepas bawa kenali diri ilmu hakikat itu ilmu maklifat. Bukan makrifat, maklifat. Dah, yang kita doakan dia tuan-tuan agar Allah Taala beri hidayah kepada dia. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita di sisi Allah, kita tak tahu. Yang salah tetap kita kata salah. Yang tak betul tetap kita kata tak betul. Yang dia tak semayang tetap kita kata benda ni haram dan berdosa. Tetapi dia di sisi Allah wallahu a'lam. Dah. Tetapi dalam dasar saya nak berbicara agar tuan-tuan boleh beza mana hak mana batil tuan-tuan. Yang dikatakan mengenali diri itu bukan bicara ilmu hakikat. Satu asas yang tuan-tuan kena jelas daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Berapa ramai yang belajar ilmu tauhid tak faham-faham. Inilah pengalaman saya waktu dulu saya mengajar surau dan masjid. Ada satu surau yang saya mengajar tu di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di Gombak. Dah, surau muslimat tuan-tuan yang mengaji hampir 100 lebih. Muslimat, lama dah. Saya mengajar surau tu hampir 5-6 tahun. Masuk tahun yang ketiga, tahun yang keempat, saya mengajar kat situ seminggu, sebulan 3 kali. Seminggu, sekali. Lepas tu pula ada satu ustaz tu, dia nak sambung ke Mesir. Maka jadual dia tu kosong. Dia minta, muslimat ni minta saya tolong bantu pula top up lagi satu jadual tu. Dah jadi sebulan 4 kali tuan-tuan. Setiap minggu saya pergi dekat surau tu. Waktu saya mula-mula nak menyambung kitab tu, mereka belajar Risalatul Tauhid. Risalatul Tauhid. Saya tanya soalan pertama, muslimat, dah berapa kali khatam dah kitab ni? Syukur alhamdulillah ustaz, dah 2 kali, ni kali yang ketiga. Maknanya saya bantu waktu tu ustaz tu dah pergi Mesir. Dah pergi Mesir. Jadi kitab tu tak habis, saya tolong sambung. Kitab yang mereka ulang kali yang ketiga. Saya tanya soalan tricky. Ni dah faham ke tidak ni? Semua cebek. Itulah ustaz peninglah mengaji tauhid ni. Dah mengaji 2 kali pun tak khatam. Apa dia? Beranda batu. Dah mengaji 2 kali pun tak khatam. Maka ketika tu masuklah pada tajuk besar, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang istihalah bagi Allah Taala. Maka pada hari itu tuan-tuan, saya membawa kepada mereka satu pendekatan yang begitu simple. Macam mana kita nak kenal sifat mustahil dan bagaimana kita nak praktikkan benda tu. Ilmu ni lah yang kami ajar dalam program NBS tuan-tuan. Tapi saya tak nak tuan-tuan mendaftar NBS. Saya nak tuan-tuan join dulu NBS free trial. Supaya tuan-tuan boleh belajar juga dengan jelas secara percuma bagaimana saya membantu peserta memahami ilmu tauhid yang begitu hebat tapi dengan cara yang simple. Macam mana saya bantu manusia memahami ilmu tauhid tetapi kita buat praktikal terus. Macam mana saya bantu peserta kita belajar ilmu tauhid tetapi dengan cara yang begitu powerful. Akhir sekali tuan-tuan, matlamat kita apa? Nak kenal diri je. Dan ilmu ni terbukti. Kalau tuan-tuan dah mula kenali diri, maka tuan-tuan akan mengenali Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, satu berita gembira saya nak sampaikan, tuan-tuan masih lagi belum terlambat. Dan saya tak percaya umur suatu alasan untuk kalian tidak berubah. Saya tak percaya benda tu. Saya tak percaya umur penghalang untuk kalian jadi alim. Saya tak percaya fakta tu. Saya tak percaya umur satu benda yang menunjukkan orang tu berjaya atau gagal. Tuan-tuan dah ada sejarah telah buktikan ada ulama start umur mengaji 80 tahun. Tuan-tuan yang belum 80, baru setengah 40 tahun, peluang untuk alim ni cerah. Jangan percaya kepada saya, percaya kepada Rabb Allah Ta'ala yang menjaga segala ilmu. Sebab tu saya jemput tuan-tuan bersama-sama belajar dulu secara percuma dalam NBS free trial, supaya dari situ tuan-tuan dah mula nampak di manakah metod yang saya nak bawa, apakah kaedah yang kita gunakan untuk tuan-tuan mengecapi satu benda yang lama kalian idam-idamkan, iaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un
allazina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang tak nak khusyuk, tuan-tuan? Khusyuk ni benda yang begitu indah. Satu mutiara yang diberikan kepada hati, seolah-olah tak ingat benda lain dah, melainkan kesedapan, keseronokan ketika beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat-cepat mendaftar, sebab hari Sabtu ni kita ada program, tuan-tuan, NBS Free Trial, supaya tuan-tuan boleh belajar. Tak lama pun, dalam 2-3 jam sahaja. Spendkan masa. Ada telefon kan, tengah-tengah berjalan boleh tengok, tengah-tengah duduk dekat kebun boleh tengok, tengah-tengah bawa anak dekat taman boleh tengok. Yang penting saya nak tuan-tuan belajar macam mana cara kami membantu masyarakat dalam perjalanan nak memahami apa yang kita aturkan setiap pagi. Okey? Jadi saya rasa memadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani, maka jadilah engkau itu dan mereka yang lain di sisi Allah orang yang lebih. Dan jadilah engkau itu di mata engkau sendiri orang yang kurang. Dan jadilah dirimu di mata orang lain orang yang sepatutnya kamu jadi. Jadi ayuh bersama-sama kita amalkan perkara ini. Hidup jangan berpura-pura. Jadilah diri kita sendiri. Bak kata Tuan Haji Nasir, kesian. Jangan menipu diri sendiri. Jangan hipokrit kepada diri sendiri. Jangan tuan-tuan kita rosakkan diri sendiri dengan kejahilan yang nyata. Ma'assalamah wa'ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair, barakallahu fiikum.